Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'al al-huzna in syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna. Al-Fadhil itu imam kita, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita dapat menyambung kuliah kita, dan semoga kehadiran kita bersama diberi ganjaran taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ganjaran pahala yang besar. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan tengok sikit surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini berada dalam juzuk ke-15, surahnya ke-18. Kalau juzuk ke-15 dan surah bilangan ke-18. Itu dari segi bilangan dan juzuk. Dan surah Kahfi ini merupakan satu surah yang banyak peristiwa disebut oleh Allah dalam surah Kahfi. Dan kebetulan akhir-akhir ni orang kecek berhubung dengan surah Al-Kahfi. Dan cuba kita tengok, kita berdasarkan kepada tafsiran muktabar, apa dia sebenarnya surah Al-Kahfi ni. Jadi mungkin saya akan kecek beberapa poin sahaja berhubung dengan surah Al-Kahfi. Yang pertama, surah Al-Kahfi ini adalah satu surah yang besar di dalam Al-Quran. Dan dia disebut, turunnya surah Al-Kahfi ini adalah untuk menjawab beberapa persoalan yang telah dikemukakan oleh orang-orang Mekah. Orang Mekah ni, dia menghadapi Rasulullah ni dengan berbagai cara. Antara lainnya ialah apabila Rasulullah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa lampau, peristiwa dulu, umat-umat terdahulu. Ada seorang daripada kalangan orang Quraisy yang menjadi menentang kuat di segi kepada Rasulullah, ialah namanya An-Nadhr bin Al-Haris. An-Nadhr bin Al-Haris ini dia mencari, dia tengok Rasulullah duduk kat mana. Selesai Rasulullah cakap dengan orang-orang sahabat-sahabat dia dan orang lain juga, dia mari beritahu kepada orang yang telah diberitahu oleh Rasulullah, saya lebih hebat cerita saya daripada cerita Muhammad. Saya boleh cerita macam-macam cerita, sebab antara ayat Quran yang diceritakan oleh Rasulullah ada kisah-kisah umat zaman lampau, umat Nabi Nuh, umat Nabi Shu'aib, Nabi Harun dan sebagainya. Jadi kata saya dengan saya ni ada kisah lebih hebat lagi. Apa dengan Muhammad? Kemudian oleh kerana dia ni pergi belajar di luar negara. Pada ketika itu luar negara ni Parsi dengan Rom atau Syria sekarang. Dan dia banyak cerita-cerita yang dibawa balik untuk menandingi Rasulullah SAW. Oleh kerana dia ni ke depan di kalangan orang Quraisy menentang Rasulullah di segi ajaran ni, orang lain menentang juga, tapi dia di segi cerita dia. Maka dialah dihantar oleh orang-orang Quraisy di Mekah pergi ke Madinah dengan seorang lagi untuk bertanya orang Yahudi. Kerana orang Yahudi ni mempunyai maklumat yang banyak berhubung dengan para nabi, terutama Nabi Rasulullah SAW. Dan apabila mereka bertanya kepada orang ahli-ahli agama Yahudi, maka mereka mengatakan kepada rombongan ni, engkau tanya 3 perkara. Kamu tanya 3 perkara ni, kalau dia boleh jawab, dia nabi. Sebaliknya, kalau dia tak boleh jawab, dia pembohong. Yang pertama, kamu tanya kepada
orang kamu nama Muhammad tu, yang pertama ialah kamu tanya tentang ruh. Yang kedua, tanya tentang pemuda yang disebut oleh orang ramai. Lagu mana? Ini pemuda Ashabul Kahfi maksudnya. Yang ketiga, kamu tanya tentang seorang raja yang menguasai dunia, iaitu Zulkarnain. Kalau dia boleh jawab tiga-tiga ni, dia Nabi. Kalau tak boleh jawab, tu pembohong. Ringkasnya, dua rombongan tadi balik dan tanya Nabi. Nabi tak jawab terus, sebab maklumat tu tak ada dengan Nabi. Cuma Nabi kata, esok aku jawab. Nabi terlupa sebut insya-Allah. Nabi terlupa sebut insya-Allah. Esok tak turun wahyu. Sampai 15 hari tak turun wahyu. Orang di Mekah ni gagal, mengatakan Muhammad janji tak betul, macam-macam. Jadi kita panggil kat jadi peristiwa besar. Selepas 15 hari turunlah surah Al-Kahfi untuk menjawab dua kali, iaitu menjawab tentang pemuda yang tidur di dalam gua, dan yang kedua ialah Zulkarnain. Dalam surah Kahfi ni banyak cerita lain lagi, tetapi orang tanya dua perkara ni dijawab dalam surah Kahfi. Dan yang ketiganya, bila ruh, orang tanya tentang ruh tu, Allah Subhanahu wa taala jawab dalam surah Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Orang tanya engkau wahai Rasulullah tentang ruh, kedudukan ruh, beritahu kepada mereka, kamu tidak diberi tentang ilmu tentang roh itu kecuali sedikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi kita pun sampai sekarang roh ni kita tahu gitu ya, tak banyak pun. Itu di segi sebab turunnya surah ni. Yang kedua, kelebihan surah. Surah Al-Kahfi adalah surah yang hebat, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya kita membaca pada malam atau hari Jumaat. Dan sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam atau hari Jumaat, cahayanya sampai kepada seminggu ke depan. Itu segi kelebihan. Dan begitulah juga orang yang membaca 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi dan atau 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi, dia aman daripada Dajjal. Kalau Dajjal mari, dia tak apa-apa. Kerana tu baguslah kita baca surah Al-Kahfi sekurang-kurangnya 10 ayat awal atau 10 ayat terakhir atau 10 ayat mana-mana surah Kahfi. Ada satu riwayat lagi, asal 10 ayat aja. Baik. Itu di segi kedudukan surah Al-Kahfi. Kemudian kita tengok surah Al-Kahfi ni, apabila timbul isu ni, dikaitkan bahawa surah Al-Kahfi dengan kumpulan pemuda yang berada pada zaman itu. Tuan-tuan sekalian, saya juga tempat belek buku-buku, kitab-kitab dan juga bermacam-macam yang saya sempatlah dalam masa sehari ni. Kita melihat bila Ashabul Kahfi ni, masa dia bila? Ada dua pendapat. Yang pertama, pendapatnya mereka sebelum kebangkitan Nabi Isa AS. Dikatakan mereka adalah telah disebut oleh orang-orang Yahudi sebelum kebangkitan Nabi Isa AS. Itu satu pendapat. Dan ucapan-ucapan itu telah disebut oleh orang Yahudi sebelum kebangkitan Isa. Dan nama mereka adalah Nasir, iaitu orang golongan yang mempertahankan Taurat dengan sebenar-benarnya. Itu asal dia. Di segi sejarahnya disebut gitu. Sebab itu sebagai pandangan pertama. Maksudnya orang-orang yang sebut Nasara ini ialah satu orang atau golongan yang mempertahankan kitab At-Taurah setelah kewafatan Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Dan mereka lah yang betul-betul mempertahankan kitab Taurat.
Dan pendapat yang kedua mengatakan bahawa mereka ini lahir setelah kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Itu pendapat yang kedua. Di dalam bahasa Arab disebut Nasara. Nasara. Kalau dalam bahasa Arab juga disebut Al-Masih, Masihiyun. Masihiyun adalah Kristian. Nasara itu merujuk kepada tempat. Nama tempat di Palestin namanya Nasirah. Penduduk di situ nama tempat di situ Nasirah, maka diambil daripada tempat itu namanya Nasara. Dan mereka ni disebut sebagai Nasara itu satu golongan yang menjadi, kalau kita tengok di segi bahasa, ialah orang yang menolong orang. Dalam konteks ini adalah golongan yang menolong Nabi Isa AS. Nasara. Man ansari ila Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Dalam surah As-Saff. Nahnu ansarullah. Fa'amana ta'ifatu min bani Israel wa kafara ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu zahiri. Itu dalam surah As-Saff sebut inna nasara. Kami adalah pembantu penolong. Asalnya Nasara ni makna di segi bahasa Arabnya dalam Quran itu pembantu dan penolong kepada Nabi Isa AS. Dan kebetulan juga disebut dalam sejarah bahawa kampung yang mereka ambil itu adalah kampung Nasara. Kerana itu tuan-tuan, kalau kita tengok mereka ni sama ada sebelum Nabi Isa atau selepas Nabi Isa dibangkitkan, tetapi mereka ini kebetulannya lahir pada waktu mereka hidup ni adalah seorang raja yang zalim, iaitu memaksa orang-orang supaya menyembah berhala. Dan raja tersebut menjadi memusuhi semua orang yang beragama, terutamanya orang beragama tauhid. Lalu pemuda-pemuda ini yang rasa terancam dengan tindakan raja yang zalim tadi, mereka pun keluar daripada rumah. Dan sama ada berapa orang itu sebenarnya, sebelum berapa orang itu, mereka ni masing-masing keluar, tak berpakat. Tiba-tiba jalan-jalan berjumpa di tengah jalan. Dan hanya mereka berpakat satu perkara. Mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta langit-langit dan bumi. Cerita lain tak cerita. Cerita lain, siapa awak, siapa anda, tidak cerita. Jadi, dan kesemua mereka ini pergi menghadap pada satu tempat, jumpa gua, tidur situ. Berapa orang? Berapa orang ni? Sayaquluna salasatur rabi'um kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminun kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamu illa qalil. Ada orang yang menganggap 3 orang, 5 orang, ya kenanya anjing dia. Kata ada 7, ya ke-8 anjing dia. Allah kata qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah wahai Rasulullah, beritahu kepada mereka hak sebenar berapa bilangan mereka, hanya Allah yang tahu. Orang lain itu dok kata 3, 5, 7. Hak sebenarnya Allah tahu. Tetapi mereka ini ada kumpulan. Karena tu Quran ni dia bukan nak mari ayat bilangan itu. Dia mari nak ayat cerita, sepatutnya kita faham daripada cerita peristiwa itu. Jadi kerana itulah kita tengok dalam ayat ni, am hasibta anna ashabal kahfi ar-raqim kanu min ayatina ajaban. Patutkah kamu merasakan bahawa ashabul kahfi war-raqim ni satu tanda kebesaran kami yang sangat hebat? Allah nak ayat, tak ada apa. Allah buat langit hebat lagi, buat bumi hebat lagi, buat semua makhluk hebat lagi.
Hak ni kecil je, tapi kamu rasa kagum, kamu rasa besar. Gitu. Kalau kita baca tafsirat. Dan Allah boleh buat apa saja. Hak ni kecil bagi Allah. Hak dia buat langit besar lagi, buat bumi besar lagi. Dan semua apa yang ada di dalam langit, antara langit bumi ini sangat hebat, sangat besar. Dan lebih kagum lagi. Hak ni tidur je. Allah nak menarik perhatian bahawa kamu rasa besar itu sebenarnya tidak besar mana di sisi Allah. Walaupun besar tak kata tak besar, tapi tak kata tak hebat. Tetapi nak banding dengan hak lain-lain, besar hak lain lagi. Gitu. Jadi kerana itu kita ambil daripada ayat yang ke-9 ni sampai ayat ke-24, 26 ni ialah cerita tentang Ashabul Kahfi. Sebenarnya tuan-tuan, Ashabul Kahfi ni dia orang gapo? Macam-macam orang kata, bangsa macam-macam. Tetapi yang jelas mereka ini ada orang saya dengar dalam TV, dalam radio, dalam YouTube, orang kata orang Kristian. Orang kata orang Kristian. Tapi apabila saya baca tak jumpa orang Kristian. Tak ada sebut dalam Quran dia Kristian. Dalam Quran disebut dia beriman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka pemuda-pemuda fityatun amanu bi rabbihim, telah beriman betul-betul dengan Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambah lagi hidayah kepada mereka. Wa rabatna ala qulubihim, dan kami tetapkan, rabat ni ikat, kukuh, kemah dalam hati mereka dengan keimanan. Jadi setakat yang saya baca, tidak ada mengatakan mereka ni Kristian. Tidak ada juga Nasrani. Tidak ada kata juga Masihyun, tak ada. Tapi disebut orang beriman, pemuda yang beriman. Sebab apabila kita teliti dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Nasara, Yahudi ini merujuk pada tak baik. Allah sebut Nasara banyak dalam Quran, beberapa ayat disebut ayat-ayat Al-Quran yang berhubung dengan Yahud, Nasara ni orang tak baik. Orang yang punah dah. Orang rusak. Rusak di segi akidah. Saya sebut antara ayat Quran. Ini surah Baqarah ayat 113. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Wa hum yatluna al-kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qawlihim wallahu yahkum bainahum yawmal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun. Allah sebut orang Yahudi kata orang Nasrani tak ada kawan satu. Begitulah juga orang Nasrani kata kepada orang Yahudi tak ada kawan satu. Tak ada apa-apa. Maksudnya Allah menceritakan bahawa kalimah Nasara, kalimah Yahudi ini telah digunakan di dalam Al-Quran, tetapi menunjuk kalau tidak molek. Bukan molek. Agama Islam ni, Nasara tu hanya diguna apabila mereka menyimpang daripada Islam. Baru guna Nasara. Orang Yahudi juga diguna sebagai setelah mereka menyimpang daripada Islam yang dibawa oleh Nabi Musa, Yahudi, agama mereka, apabila mereka ubah daripada Islam kepada hak lain, baru nak tubik nama Yahudi. Begitu juga Kristian, Nasara tidak diguna kecuali setelah mereka menyimpang daripada ajaran Islam. Itu kedudukan dia. Baik. Kemudian Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu ikut agama mereka. Nasara sini betul ke? Tak betul kan? Nama Nasara agama tak betul kan? Baik. Kita tengok lagi. Ayat
Surah Baqarah ayat 30. Waqalatil yahudu aziz ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Orang Yahudi berkata Aziz ibnullah. Aziz adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nasara kata Al-Masih ibnullah, iaitu Nabi Musa. Zalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan yang keluar daripada mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru, menyamai ucapan orang-orang yang telah kufur sebelum mereka. Qatalahumullah. Allah perangi mereka. Mana nama Nasara ni tak betul dah. Orang telah menyimpang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sekali lagi ayat yang berhubung dengan ayat surah Al-Maidah 18. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Ni orang Yahudi dan Nasara mengaku bahawa kami adalah anak-anak Allah dan kekasih. Tidak kufur kan hari itu? Kufur. Mengaku anak Tuhan. Kerana itulah nama Nasara bukan baik. Tetapi dia melambangkan satu pegangan akidah yang telah menyimpang daripada agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin-pemimpin kamu. Ba'duhum awliya'u ba'd, setengah mereka adalah pemimpin di antara setengah yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sesiapa yang melantik mereka, bersekutu dengan mereka daripada kamu, maka dia adalah daripada golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Dari saya nak sebut sini sebab ada orang kata bahawa Nabi Isa bawa agama Kristian, bawa agama Nasara. Saya tak tahu dia ambil mana. Tetapi hak sebenarnya semua Nabi bawa Islam belaka. Tak ada hak bawa nama lain. Saya nak baca ayat. Kita start daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh AS apabila dia bawa agama Islam dan umat dia menolak dia, maka dia sebut, dia kata, fa in tawallaitum fama sa'altukum an ajr min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Kalau kamu tidak suka berpaling daripadaku tentang ajaran yang aku sampaikan, maka sebenarnya aku tidak minta apa-apa ganjaran atau upah daripada kamu, dan upah aku, ganjaranku tidak lain, tidak bukan daripada Allah. Wa umirtu, dan aku diperintah, kata Nabi Nuh, an akuna minal muslimin, supaya aku jadi orang Islam. Dan Nabi Nuh bawa Islam. Dia ajak orang pada Islam, agama dia bawa pun Islam. Ni Nabi Nuh adalah Nabi pertama, Nabi dan Rasul pertama setelah Nabi Adam AS. Nabi Adam dengan Nabi Nuh jaraknya 1000 tahun atau 10 kurun. Semua Islam belaka antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam. Tak ada yang tidak Islam. Setelah 10 kurun berlalu, berlaku orang-orang yang telah menyimpang daripada agama Allah dan telah jadi syirik terhadapnya, maka Allah utus Nabi Nuh untuk memberitahu, mengajar mereka dan mengajak kembali kepada Islam. Jadi Nabi Nuh perintahkan oleh Allah, dia kata, saya diperintah oleh Allah supaya saya jadi orang Islam. Jadi Nabi Nuh bawa Islam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kedua-dua Nabi ini, anak dan ayah dan anak ini bina Kaabah. Kita tahu cerita ni. Setelah mereka selesai membina Kaabah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dua ni, iaitu Ibrahim dan anaknya,
kedua-duanya Islam kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah anak cucu kami sebagai umat Islam. Bawa Islam, tak ada bawa agama lain. Biar kita jelas. Yang ketiga, Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Bagaimana Allah sebut dalam surah Baqarah juga, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub. Ya bani, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Yaqub berpesan kepada anak masing-masing dengan berkata, ya bani, wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddin. Allah telah pilih Islam ni sebagai agama kamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali kamu mati dalam Islam. Biar kita, saya bawa ni ayat-ayat Quran ni supaya kita jelas tak ada agama lain Nabi-Nabi bawa. Baik. Kita pergi pula pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman seorang nabi dan rasul, dan seorang raja yang mempunyai pemerintah yang besar, negara yang memiliki kerajaan yang besar. Sehingga baginda alaihi salam berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah kepadaku satu kerajaan yang tidak mungkin dapat dicapai oleh sesiapa pun selepas-Ku. Itu doa Nabi Sulaiman. Karena itulah semua peralatan kemudahan Allah beri angin ke dia, mudah untuk guna untuk perjalanan, reti bahasa semua, sehingga jin menjadi rakyat dia dan bekerja untuk dia. Baik, Nabi Sulaiman atas surat kepada Balqis. Dia sebut innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim wa alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ni daripada Nabi Sulaiman dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya, kamu jangan sombong dengan aku. Wa'tuni muslimin, kamu kena datang untuk masuk Islam mengikut aku. Jadi Nabi Sulaiman ajar Balqis masuk Islam. Baik, Balqis pula apabila terima surat daripada Sulaiman, dia panggil semua menteri dia, orang besar dia, berbincang mesyuarat dengan surat yang dihantar oleh Nabi Sulaiman melalui burung Hudhud. Lalu semua memberi pendapat dan akhirnya mereka kata, kami serah pada tuanku, untuk tuanku buat keputusan, kami terima aja. Lalu Balqis berkata, kita akan hantar hadiah kepada Sulaiman. Kita tengok bagaimana responnya. Lalu dia hantar rombongan untuk menyampaikan hadiah kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman berkata, apa yang kamu bawa kepada aku ada lebih pada itu lagi. Dan kalau kamu tidak Islam, aku akan hantar tenteraku ni, kepalanya sampai negeri kamu dan ekornya tak habis lagi negeri aku. Dengan itu Balqis setelah rombongan itu balik, dia membuat keputusan untuk pergi berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Dan dia datang, dia berkata, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, dan aku masuk Islam bersama-sama dengan Nabi Sulaiman. Jadi Balqis masuk Islam, tak masuk agama lain, tak ada. Baik. Nabi Yusuf alaihissalam, setelah dia memerintah negeri Mesir, dan di akhir dia berdoa kepada Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, aku mohon engkau supaya engkau matikan aku sebagai seorang muslim dan kumpullah aku bersama orang-orang yang saleh. Begitulah juga tukang sihir Fir'aun. Apabila telah bertarung dengan Nabi Musa alaihissalam dengan sihirnya, Nabi Musa menghadapi ramai tukang sihir yang hebat-hebat setelah perjanjian dibuat dengan Fir'aun. Setelah Nabi Musa tukang sihir memulakan sihirnya dengan begitu hebat, lalu Nabi Musa dengan mukjizatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membatalkan semua sihir ahli-ahli sihir yang hebat itu. Lalu ahli-ahli sihir tersebut beriman kepada Nabi Musa. Dan di sini mereka mendapat kemurkaan daripada Fir'aun.
Firaun berkata, kenapa kamu masuk Islam mengikut Nabi Musa sedangkan kamu tidak mendapat keizinan daripadaku? Lalu Firaun mengancam untuk mengenggat, memotong tangan kaki bersilah dan akan disalib di pokok tamar. Lalu mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah sepenuh kesabaran kepada kami dalam menghadapi dugaan ini dan matilah kami sebagai orang Islam. Baik. Kita tengok Firaun. Firaun je mengejar Nabi Isa AS. Nabi Musa AS. Mengejar menyeberangi Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amant annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Firaun mengejar Bani Israel yang telah Bani Israel yang telah dengan Nabi Musa menyeberangi Laut Merah tadi. Fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu. Firaun dengan tenteranya mengekori, mengejar Bani Israel dengan penuh kezaliman dan perseteruan. Hatta idza adrakahul gharq, apabila tiba masa Firaun nak mati, tenggelam, nak lemas tu, dia berkata, amantu, aku telah beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali sebagaimana yang telah diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, aku Islam. Firaun yang begitu rakus menzalimi orang Israel, Bani Israel, maka apabila nak mati sebagai orang Islam. Di sini tuan-tuan disebut Bani Israel, tak kata Yahudi. Tuan-tuan dah baca Quran, ada Bani Israel orang Yahudi. Apabila Bani Israel ini orang baik, orang beriman dengan Nabi Musa. Orang Yahudi orang tolak agama Nabi Musa. Itu nama Yahudi. Dia ada dua beza. Baik. Apabila Nabi Isa AS merasakan ada golongan yang di kalangan umatnya yang kufur terhadap ajarannya. Macam mana disebut? Falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Apabila Nabi Musa rasa ada di kalangan mereka yang kufur dengan ajaran telah dibawanya, qal man ansari ila Allah, siapa yang dapat memberi pertolongan kepadaku untuk membawa agama Allah. Qala al-hawariyun, maka penyokong dia, pengikut yang sedia. Hawari ini pengikut sedia. Nahnu ansarullah, kami adalah pembantu agama Allah. Amanna billah, kami telah beriman dengan Allah. Washhad, dan saksikanlah, bi anna muslimun, sesungguhnya kami Islam. Nabi Isa tak bawa Kristian. Nabi Musa bawa Islam. Tuan, saya kata jangan keliru dah tu. Di sini kekeliruan. Saya dengar video tu lah. Semua Nabi bawa Islam belaka. Tak ada bawa agama Kristian. Daripada nas-nas Al-Quran ni, tak ada satu pun yang menunjukkan Nabi Isa bawa Kristian, bawa Nasrani. No, tak ada. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut, yang kita nak baca doa iftitah tu sebenarnya hampir serupa dengan hak Nabi ngaku. Disebut oleh Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hak tu hak Nabi ucap dalam Al-Quran. Dia mengaku bahawa aku dah orang yang pertama orang Islam daripada kalangan umat. Kesimpulan yang kita dapat,
ambil di sini bahawa semua para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membawa Islam. Tak ada bawa agama lain. Kalau orang kata agama lain itu mungkin dia silap faham. Saya nak kata betul ya, silap faham. Dan memberikan silap fahaman lagi apabila kita kata pemuda Bani Israel adalah Kristian atau lahir dalam masa Kristian, dan dia budak-budak yang lahir daripada agama itu. Sebenarnya tak ada kena-mena dengan Kristian. Dia lahir sebagai orang Islam. Dan apabila kita dengar ucapan mereka, apabila mereka dengar kita dengar ucapan mereka sebagaimana dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Sebelum ayat tu, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami, yakni Allah, menceritakan kepada kamu wahai Rasulullah, naba'ahum, jadi berita-berita besar berhubung dengan mereka, bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbi. Mereka adalah sekumpulan pemuda yang telah benar-benar beriman dengan Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambah lagi beri petunjuk kepada mereka. Warabatna ala qulubihim, dan kami ikat paku kukuh, kalau kita kata, ala qulubihim id qamu, apabila mereka bangkit daripada tidur, qalu, apa mereka kata, rabbuna rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan langit yang mencipta langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha, dan kami tidak berdoa, tidak meminta, memohon kepada selain daripadanya. Laqad qulna idzan syatata, kalau sekiranya kami memohon kepada selain daripada Allah, kami sudah jadi orang yang terpesong jauh daripada kebenaran. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Kaum kami yang kami terpaksa tinggal kampung itu, mereka telah mengambil selain daripada Allah dan menjadi tuhan-tuhan. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Gitulah seterusnya. Jadi apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemuda ini adalah orang-orang yang beriman. Tak ada nama Kristian, tak ada. Apabila kita dengar, apabila kita dikatakan bahawa mereka itu Kristian, seolah-olah kita kata Kristian sekarang ni okey. Dia jadi lagu tu. Sebab ayat tu tak berhabis. Saya dengar ayat tak habis. Sebab apabila kita kata mereka pemuda ini Kristian, makna Kristian sekarang ni okey. Sebab ayat itu tak berhabis. Kita kena kata mereka itu adalah beriman dengan Allah, iman yang sebenarnya. Adapun nama-nama lain yang telah diberikan di dalam Quran ke atau hadis ke, ialah setelah mereka itu menyimpang daripada agama Islam yang sebenar. Barulah timbul nama Kristian, baru nama Yahudi, barulah nama Nasrani. Sebelum itu tidak diguna. Dan kalau kita ayat-ayat yang saya baca tadi merujuk kepada golongan yang telah terpesong daripada ajaran Islam. Ini yang penting kita fahami di dalam konteks. Karena telah tuan-tuan, apabila kalau kita tengok perkara ini perlu kita faham dengan sebaiknya supaya kita tidak terpesong. Dan saya pun tengok ucapan benda ni timbul apabila dekat dengan Christmas. Apa di sebalik itu sebenarnya? Saya sebenarnya terfikir, kenapa perkara ini timbul dekat-dekat Christmas? Jadi dengan ucapan ini seolah-olah orang Kristian merasa dia benar. Kerana ayat tu kita tak berhabis. Kalau sebut begini, itu adalah pemuda-pemuda yang Islam masa itu benar, dan orang-orang yang sekarang ni mengaku Kristian beriman seperti pemuda tersebut. Baru selesai. Ayat itu kena gitu. Kalau tidak, tak selesai. Kalau kita beri ayat tanggung, orang ni ke ayat kita yang Islam. Oh, Kristian dah betul, kerana dibawa oleh Nabi Isa.
Seolah-olah Kristian itu betul karena dia dibawa oleh Nabi Isa. Dan kita pun mention, ni Nabi Isa bawa Nasrani, agama Nasrani. Saya tak pernah dengar lagu tu. Hak saya baca sejak daripada dulu, terjadinya agama Yahudi dan juga agama-agama yang lain yang asalnya agama Islam ini adalah nama tu muncul setelah mereka tinggal Islam. Ketika mereka ikut Islam, tak ada nama tu. Kerana itulah semua agama yang ada di dunia ini, kalau kita perhati tuan-tuan, sama ada mereka nisbah pada pembawa atau tempat muncul, atau kepada selain daripada Allah. Islam tidak. Kalau Yahudi nisbah kepada bangsa. Kalau Kristian nisbah kepada tempat, nama tempat. Kalau Buddha kepada pembawanya. Begitu juga yang lain-lain. Islam tidak nisbah pada sesiapa. Dia adalah milik Allah. Kerana itu Allah sebut, inna dina indallahi Islam. Agama yang Allah bawa turun, sampaikan kepada semua nabi-nabinya, kepada hambanya melalui nabi-nabinya adalah Islam. Dan Allah menegaskan lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari selain daripada Islam agamanya, cara hidupnya, maka dia adalah tergolong di kalangan orang-orang yang dan tidak akan diterima amalan. Agama tu pun tak terima, amalan dia tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat akan rugi. Jadi tuan-tuan, inilah kisah Ashabul Kahfi, ialah orang yang beriman. Dan asas inilah, asas tauhid inilah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nabi Nuh berkata, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai tuan-tuan semua, sembahlah Allah, tidak ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Begitulah Nabi Hud, Nabi Saleh, sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah taflihu. Saudara-saudara semua, ucaplah la ilaha illallah, nascara tuan-tuan berjaya. Ini adalah dakwah para nabi dan rasul sejak daripada awal sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Ashabul Kahfi. Yang jelas daripada ayat ini, iaitu mereka kata, Allah kata, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ini dia punya ayat yang kuat di sini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Beriman dengan Tuhan mereka. Beriman dengan Allah dan beriman dengan Tuhan mereka, iaitu Tuhan langit yang mencipta langit bumi. Baik. Orang Nasrani, Kristian tidak beriman lagi. Orang Kristian, dia Trinity, 3 dalam 1. Mereka berkata, sebagaimana Allah cerita, mereka berkata, innallaha thalithu thalatha. Allah ni 1 daripada 3, atau 3 dalam 1. Karena tu tuan-tuan, 3 dalam 1 ni dia halus. Sebenarnya orang nak membiasakan orang dengan Kristian. Kita pun ikut jual barang 3 dalam 1. Masa tu tahun 80-an, saya ingat lagi, saya duduk Kuala Lumpur. 3 dalam 1 saya pun buat, sebab ni bidang saya sebenarnya. Kita buat kajian. Memang dia nak membiasakan masyarakat Malaysia, orang Melayu, dengan Trinity. Secara tidak, secara halus. Dan sehinggalah kita biasa mulut kita 3 dalam 1, 3 in 1. Apa ni kita makan kopi pun, kopi 3 in 1. Sampai minum dah 3 in 1. Kain kedai 3 in 1. Beli buang 3 in 1. Begitu tersebar, dah orang boleh terima. Dan apabila kita sebut orang Kristian betul, budak-budak ni betul Kristian dia, apa nak jadi? Sangat-sangat perlu diberi perhatian. Jangan buat mudah, sebab kita tak tahu masa depan perancangan orang. Dan kerana itulah tuan-tuan, walaupun sebenarnya saya pun nak baca juga surah Al-Kahfi ni untuk sini, tapi dah kena awal sikit lah daripada hak rancang awal.
Jadi tuan-tuan merasa setakat itulah. Kesimpulannya ialah surah Al-Kahfi ini merupakan satu surah yang besar, yang hebat, yang boleh kita jadikan amalan hidup kita. Setidak-tidaknya seminggu sekali kita baca. Dan kalau boleh 10 ayat setiap hari kita baca. Bacalah ayat-ayat mana, terutama yang pertama atau yang terakhir atau di tengah atau di mana sahaja. Dan kita akan dijamin kalau ditakdirkan kita ni masa kita ni sempat dengan Dajjal tidak dapat menguasai kita. Dan berbagai lagi. Dan surah Al-Kahfi ni boleh kita tengok macam-macam cerita, macam-macam kisah yang boleh memberi tauladan kepada kita. Tentu saya rasa setakat itulah pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.